Apabila Donald Trump terbang ke China sekarang, pada saat ini dalam sejarah, ia bukan sekedar lawatan diplomatik. Ia sememangnya bukan sekedar sesi bergambar. Ia juga bukan sekedar rundingan perdagangan. Ini adalah satu pengisitiharan tentang kepentingan global Amerika pada masa apabila Timur Tengah bukan lagi hanya mengenai minyak. Ia bukan lagi hanya mengenai keganasan, peperangan serantau, atau bahkan permusuhan lama. Hari ini, Timur Tengah kini menjadi salah satu medan pertempuran utama dalam pertarungan yang menentukan zaman kita. Pengaruh Amerika Syarikat berbanding pengaruh Republik Rakyat China. Sekarang, inilah yang media terlepas pandang. Trump kemungkinan besar tidak bergantung kepada China untuk menstabilkan Timur Tengah. Dia tidak akan meminta Beijing untuk mengekang Iran. Amerika dan Israel boleh lakukan itu, dan Presiden Trump tahu mengenainya. Strateginya mungkin sebaliknya. Trump mahu China berhenti menggugat kestabilan Timur Tengah. Karena sekarang ini, dan ya, bahkan sekarang, Beijing masih menyalurkan uang ke Iran. Mereka membeli minyak, mereka memindahkan teknologi, mereka membina infrastruktur, dan mereka memberikan perlindungan diplomatik untuk memastikan rejim Iran terus hidup. Untuk memastikan ia terus bernafas, walaupun nyawanya di ujung tanduk. Ibarat diberi sokongan hayat, seperti yang disebut oleh Presiden Trump. Dan Trump mahu perkara itu dihentikan. Sekarang, kenapa Presiden Trump pikir beliau ada kelebihan? Kenapa sekarang? Satu perkataan, Hormuz, Selat Hormuz. Titik sempit di hujung Teluk Parsi. Kira-kira 50% minyak mentah yang diimport oleh China melalui selat itu. 50% daripada sebuah negara yang mempunyai 1,5 bilion penduduk. Sekarang fikirkan tentang itu. Dan disinilah ia menjadi sangat nyata. Trump faham sesuatu tentang titik genting karena Amerika juga mempunyai satu. China menguasai Amerika dalam bidang semikonduktor, mineral nadir bumi, pembuatan maju, chip dalam telepon kita, chip dalam jet pejuang kita, chip dalam sistem pertahanan peluru berpandu kita. China berada pada kedudukan untuk menguasai semuanya. Sistem AI, satelit, grid electric, senjata canggih. Banyak daripada ini, banyak yang kita gunakan setiap hari, bergantung kepada apa yang dikawal oleh China. Jadi, Trump telah meluangkan setahun setengah kebelakangan ini, bersama pentadbiran beliau sebelum ini, cuba untuk memisahkan Amerika Syarikat daripada China. Dia bercakap tentang membawa semula pembuatan chip ke tanah air, menyekat Beijing daripada AI canggih hingga membina semula kapasiti industri Amerika. Kerana ketakutan yang sangat nyata dan sangat serius, ialah dalam konflik masa depan, China boleh menggunakan rantaian bekalan itu sebagai senjata terhadap AES. Dan ia boleh membawa akibat yang buruk juga untuk Amerika Syarikat dan sudah tentu juga untuk Israel. Tetapi Trump telah menghabiskan 1,5 tahun melakukan sesuatu yang lain pada masa yang sama. Dia telah mencari di mana China terdedah. Dan China sangat terdedah di Timur Tengah. Jadi, mari kita bayangkan kita berada dalam bilik itu. Mari kita bayangkan apa yang berlaku di sebalik pintu tertutup dan cuba lihat bagaimana perbualan itu akan berlangsung. Saya akan beritahu Anda apa yang saya rasa Presiden Trump akan katakan kepada Xi Jinping. Xi, awak tahu, awak fikir Iran adalah rakan kongsi awak? Bukan. Mereka mempergunakan awak. Setiap kapal tangki yang melalui Hormuz memberi mereka pengaruh ke atas ekonomi awak. Xi, awak fikir awak mengawal rejim itu kerana awak membeli minyak mereka? Tetapi rejim itu mengawal laluan sempit strategik itu dan mereka tahu mengenainya. Awak tahu, awak bergantung pada orang yang membina keseluruhan ideologi berdasarkan ketidakstabilan. Mereka memberi tekanan kepada laluan perkapalan. Mereka memberi tekanan kepada pasaran tenaga. Mereka memberi tekanan kepada rantau telur. Dan setiap tahun, kebergantungan awak, Z, terhadap mereka semakin meningkat. Dan apabila mereka mengetatkan cengkaman di Hormuz, siapa yang paling terjejas? Eropa terjejas. Kita pun terjejas. Tapi kamu semua lebih terjejas berbanding orang lain. Jadi inilah intinya sih. Masalahnya bukan Iran. Masalahnya adalah rejim itu. Kemudian secara tertutup, saya rasa Trump mungkin akan pergi lebih jauh lagi. Dia akan berkata, mungkin sudah tiba masanya untuk memikirkan pilihan selain mengekalkan rejim ini, Xi. Mungkin kestabilan jangka panjang Timur Tengah sebenarnya memerlukan penggantiannya. Sekarang, kita akan menjadi naif jika berpikir bahwa Xi Jinping tidak akan melawan balik. Dia akan menentang habis-habisan. Dan dia mungkin akan berkata, Donald, perubahan rejim mencipta ketidakpastian. Lihat Irak. Sejauh mana kamu semua berjaya di Irak? Lihat Libya. Donald,
Mari kita reformasi rejim itu. Ia jauh lebih selamat daripada risiko kejatuhan. Tapi sudah tentu, inilah ironi sebenarnya, dan kita tak boleh terlepas pandang perkara ini. Idea pembaharuan Cina tidak sama dengan pengertian pembaharuan ala Barat. China membaharui negaranya dari segi ekonomi, tetapi dari segi politik dan sosial, China terus menjadi negara otoritarian yang agresif, dan saya memang maksudkan sangat agresif. Ia kekal menindas. Jadi, apabila China bercakap tentang pembaharuan di Iran, apa yang mereka maksudkan sebenarnya ialah biarkan rejim itu kekal, biarkan mereka mengekalkan ideologi penindasan mereka, cuma jadikan ia kurang mengganggu. Dan di sini, Presiden Trump menolak sepenuhnya perkara itu. Pada dasarnya, dia menolak sepenuhnya kerana Trump memahami sesuatu yang asas. Ideologi itu bukan unsur sampingan dalam rejim. Ideologi itu adalah rejim. Anda tidak boleh memisahkan kedua-duanya. Kor pengawal revolusi Islam tidak wujud untuk melindungi sebuah negara. Ia wujud untuk mengekspor sebuah revolusi. Itulah satu-satunya tujuan. Dan sekarang, ini adalah sesuatu yang penting untuk pemahaman kita tentang Cina. Strategi besar China bergantung pada satu sumber yang dimiliki oleh orang Cina, yaitu massa. Mereka mempunyai perspektif tentang massa yang Barat sendiri pun sudah lupa wujudnya. Beijing berpikir dalam dekad dan kadang-kadang malah dalam abad, manakala Amerika dan kebanyakan negara Barat berpikir berdasarkan kitaran pilihan raya, 4 tahun, mungkin 8 tahun. China tidak mempunyai pilihan raya sebenar. Dan ini memberikan mereka kesinambungan kepimpinan, kesinambungan dalam melaksanakan strategi dari masa ke masa. Dan Beijing hampir pasti bertaruh sebelum sidang kemuncak ini dengan Presiden Trump, sama seperti Teheran bertaruh pada pentadbiran Amerika yang akan datang yang lebih bersedia untuk bertolak ansur dengan mereka. Kembali kepada zaman dasar lembut, kembali kepada dasar beralah, kembali kepada zaman Obama, apabila para ayatollah mendapat $150 bilion dan laluan kepada senjata nuklir. Sekarang, Trump tahu perkara ini. Dan itulah sebabnya dia bertindak sekarang. Kerana peluang strategik tidak akan terbuka selama-lamanya. Dan saya ingin mengatakan sesuatu lagi yang saya rasa sangat penting, sesuatu yang perlu dikatakan. Saya percaya bahwa Donald Trump lebih mengambil berat tentang kelangsungan jangka panjang Amerika berbanding kitaran pilihan raya yang akan datang. Ramai penganalisis bercakap tentang pilihan raya pertengahan penggal. Trump melihat masa depan Amerika dan dia mahu menanganinya sekarang. Kerana inilah hakikat politik yang keras. Seorang presiden seperti Presiden Trump yang melancarkan serangan pencegahan hampir selalu jatuh dalam tinjauan pendapat. Kenapa? Kerana sebaik sahaja Anda menetralkan ancaman itu, Anda tidak lagi boleh membuktikan bahawa ancaman itu wujud dan merupakan satu bahaya. Akan sentiasa ada orang yang berkata, mereka sebenarnya tidaklah begitu berbahaya. Bagaimana Anda tahu mereka akan menggunakan senjata nuklear? Sudah tentu, satu-satunya cara untuk menjawab soalan itu adalah dengan menunggu sehingga hulu ledak itu sudah berada di udara. Dan baik Trump maupun Perdana Menteri Netanyahu di Israel tidak akan sanggup untuk menunggu. Sekarang, mari kita selami dan bincangkan tentang Israel, kerana Israel adalah pusat kepada seluruh perkiraan ini. Dan Beijing tahu perkara ini. Israel hari ini adalah kuasa besar serantau. Kami telah muncul selepas 7 Oktober sebagai kuasa besar di Timur Tengah. Dari segi ketenteraan, perisikan, cyber, pertahanan peluru berpandu, dan pencapaian ketenteraan kami di medan perang. Dan kami juga sangat rapat dengan Amerika. Dan perkongsian antara Presiden Trump dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, ia bukanlah sesuatu yang kebetulan dalam strategi ini. Ia adalah tulang belakang strategi tersebut. Ini adalah dua pemimpin yang berkongsi pandangan yang jelas tentang ancaman Iran. Mereka enggan memanis-maniskannya. Mereka enggan berpura-pura bahwa rejim itu boleh diajak berunding secara rasional. Dan penjajaran itu sangat penting pada masa ini. Dan ini adalah sesuatu yang diketahui oleh pihak China tentang pakatan ini. Apabila rakyat Iran turun ke jalan, baik di dalam Iran maupun dalam protes di seluruh dunia untuk menuntut kebebasan daripada rejim ini, bendera yang mereka kibarkan adalah bendera Amerika dan bendera Israel. Mereka bukan mengibarkan bendera China. Sekarang, China melihat Israel sebagai pemain utama di Timur Tengah dari segi kuasa. Mereka juga tahu Israel adalah hub teknologi, pusat logistik, dan tonggak ekonomi di Timur Tengah. Mereka telah melabur secara besar-besaran dalam infrastruktur, di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Timur Tengah,
bahkan di Israel, dan dalam teknologi di seluruh rantau ini. China mahu kehadiran berhampiran arteri perdagangan global, dan arteri utama itu akan mengalir tepat melalui Israel. Dan Trump juga nampak perkara ini. Dan secara wajar dia bimbang kerana dia bukan sahaja memberi tekanan kepada Iran dalam lawatan ini. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Dia sedang menentang pengaruh jangka panjang China yang telah merebak ke seluruh Timur Tengah. Jadi mari kita ambil maklumat ini dan kaitkan dengan keadaan kita. Apa yang saya fikirkan tentang tujuan sebenar lawatan ini? Ia berkaitan dengan tenaga. Ia berkaitan dengan laluan berkapalan. Ia berkaitan dengan laluan sempit strategik. Ia berkaitan dengan infrastruktur. Ia berkaitan dengan pelabuhan laut. Ia berkaitan dengan AI, tentang mineral nadir bumi. Paling penting, ia berkaitan dengan penempatan ketenteraan dan keseimbangan kuasa masa depan di planet ini. Kita sedang berdiri di ambang perubahan global. Kita akan melihat kembali tahun 2026 sebagai permulaan kepada apa yang akan berlaku dalam beberapa dekad akan datang antara China dan Amerika Syarikat. Sekarang, China mempunyai kesabaran. China mempunyai dasar yang konsisten. Dan Beijing mengharapkan rakyat Amerika akan menjadi letih. Negara dan rakyat Amerika akan mengubah haluan untuk memilih seseorang yang lebih lunak, seseorang yang lebih bertolak ansur, seseorang yang akan kembali kepada cara lama. Tetapi Trump tahu perkara ini, sebab itulah dia menaiki pesawat itu sekarang, sementara peluang masih terbuka, sementara Iran berada pada tahap paling lemah, sementara dunia sedang memerhati, dia membawa sesuatu yang sangat-sangat berkuasa bersama mereka. Pemahaman tentang kelemahan China dan kesediaan untuk mengambil kesempatan daripadanya. Ini adalah True East dan saya Daron Spielman. Terima kasih kerana bersama kami.